A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini berkesempatan sekali lagi untuk bersama-sama mengadakan sesi live. Dan sesi live ini ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk saya kongsikan sedikit catatan saya berkenaan dengan beberapa pelajaran yang kita boleh ambil daripada Al-Quran berkaitan dengan pendidikan. Dan yang keduanya adalah daripada aspek technicality, kerana saya sedang cuba untuk meneliti fungsi cross-posting di antara halaman Facebook saya, iaitu My Learning Journey, dengan Facebook Yayasan Pendidikan Khalifah dengan menggunakan aplikasi eCam Live di komputer saya lah. Jadi ada dua tujuan, namun kita harap agar manfaatnya dapat dimaksimumkan pada kedua-dua aspek, iaitu berkaitan dengan technicality dan juga tajuk yang kita nak bincangkan pada kali ini. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Tuan Muhammad Firdaus Mat Zainun. Terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama di dalam sesi live ini. Sebagaimana yang sahabat-sahabat sedia maklum, di halaman blog saya di saifulislam.com, saya menggunakan tagline pendidikan jalan islah. Dan pendidikan sentiasa dekat di hati kita semua, kerana pendidikan itu kita sedia faham dan sedia maklum tentang kepentingannya terhadap anak-anak kita dan masa hadapan generasi serta negara kita dan ummah seluruhnya. Walau bagaimanapun, saya ingin juga melihat mengapakah tanggungjawab mendidik itu merupakan sesuatu yang begitu mulia di sisi pandangan agama, ya, sehingga para orientalis mengatakan bahawa tidak ada konsep di dalam Islam yang lebih besar implikasinya ke atas ketamadunan umat Islam lebih daripada konsep yang berkaitan dengan soal ilmu, belajar dan mengajar, malah lebih daripada konsep tauhid itu sendiri menurut pandangan orientalis. Ini adalah kerana Islam merupakan sebuah agama yang sangat-sangat menitik beratkan tentang soal asas ilmu, dan sudah tentu di dalam asas ilmu itu salah satu proses besarnya adalah berkaitan dengan mendidik. Jadi bila kita memilih untuk menjadi cikgu secara profesionalnya sebagai seorang guru, mengapakah tanggungjawab itu perlu dilihat daripada sudut yang lebih luas ataupun lebih besar daripada soal kerja hujung bulan dapat gaji, kerana ada sesuatu di sebalik tugas mengajar ini. Dan antara usaha untuk menjawab kepada persoalan tersebut, saya cuba untuk meninjaunya daripada aspek bagaimanakah Al-Quran memperkatakan tentang mengajar, dan bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengajar kepada pelbagai pihak seperti yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita tahu misalnya di dalam Al-Quran terdapat 41 ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang Allah mengajar, ya. Dan ini kita nak terokai sedikit dalam sedikit masa yang ada ini, yang mana saya ingin menjustifikasikan mengapakah tugas mengajar itu dianggap sebagai sesuatu yang rabbani, sebagai sesuatu yang
sangat dekat dengan Tuhan, sesuatu yang sangat besar maksudnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil itu, sebelum kita menelusi ayat-ayat Al-Quran yang bercakap tentang Allah mengajar, saya nak jawab salam dululah kepada sahabat-sahabat yang baru menyertai, seperti Isma Rohani, Syafi'i Darus, begitu juga dengan Sharifah Sharina, cikgu kita kan, dan sahabat-sahabat yang lain juga. Okey, seperti mana yang saya sebutkan tadi, di dalam Al-Quran terdapat 41 ayat yang menyebut tentang Allah mengajar. Misalnya kita dapat lihat di dalam surah Al-Maidah ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana Allah mengajar kepada kita bagaimanakah hendak menjinakkan haiwan, dan kita mengajar binatang itu bagaimana hendak berburu dengan apa yang Allah ajar kita. Misalnya Allah Taala sebut dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kamu mengajar serta melatihnya adab dan kaedah berkaitan dengan berburu sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Ini salah satu. So, benda-benda yang Allah ajar kepada manusia ni sangat luas skopnya. Bukan hanya soal wahyu, bukan hanya soal agama, tetapi kita lahir di dunia ini sebagai seorang yang tak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a, kata Allah SWT. Allah yang mengeluarkan min butuni ummahatikum, kita keluar daripada perut mak kita, la ta'lamuna syai'a, kita tak tahu apa-apa, dan Allah mengajar kita macam-macam benda. Kemudian dalam satu ayat yang mungkin yang paling kita kenal tentang soal Allah mengajar ini ialah Allah mengajar Adam alaihi salam dan juga malaikat, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Kata Allah SWT, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, sehingga ke hujung ayat. Dan Allah telah mengajar kepada Adam nama-nama seluruhnya, dan kemudian perkara yang sama diajukan kepada malaikat. Jadi ini merupakan ayat kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Allah mengajar Adam dan juga malaikat. Bukan hanya Adam alaihissalam, tetapi Allah juga mengajar para nabi dan rasul yang lain. Misalnya di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-74, Allah SWT mengajar Nabi Lut alaihissalam. Kata Allah SWT, wa lutan atainahu hukman wa ilma. Manakala Nabi Lut alaihissalam, kami mengajar kepadanya hukum dan juga ilmu. So itu adalah daripada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat yang ke-74. Okey, itu Allah mengajar Nabi Lut. Selain daripada itu juga Allah SWT mengajar Yusuf alaihissalam. Kita lihat misalnya di dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan demikianlah kami telah mengukuhkan kedudukan Yusuf di atas muka bumi, dan kami mengajarnya daripada pentakwilan hadis, ataupun soal menafsirkan mimpi. So di dalam ayat ini Allah Ta'ala ceritakan yang Allah mengajar Yusuf alaihissalam. Jadi kita dah mula tengoklah, dah ada berapa ayat dah? 1, 2, 3, 4. Dah 4 ayat Allah SWT menceritakan kepada kita sebelum kita jadi cikgu, sebelum kita jumpa anak murid kita, sebelum apa-apa semua, Al-Quran merekodkan bagaimana Allah memberitahu bahawa Allah yang telah mengajar, khususnya pertama-tamanya kepada para nabi dan rasul. Dan bukan sahaja Allah mengajar Yusuf, malah di lanjutan di hujung surah Yusuf itu, Yusuf mengulangi pula kenyataan Allah yang mengajar dirinya apabila Allah menceritakannya di dalam ayat yang ke-101, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits
Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada aku kuasa memerintah dan juga Engkau telah mengajarkan kepada aku takwilan ahadith, tentang soal menafsir mimpi tadi. Jadi itu Yusuf juga mengakui apa yang telah awal-awalnya disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang ke-21, bahawa Allah mengajar Yusuf. Jadi kita dah nampak dah banyak ayat bagaimana Allah SWT memberitahu kepada kita yang pendidik sebenarnya, sebelum cikgu kita, sebelum mak bapak kita, sebelum mentor kita, coach kita, idola kita, ataupun siapa-siapalah yang kita anggap mempengaruhi dan menginspirasi kita untuk mengajar, menjadi pendidik, harus kita sedar bahawa awal-awalnya yang melaksanakan kerja yang sangat mulia itu adalah daripada Yang Maha Agung, iaitu Allah SWT sendiri. Takut-takutlah kita terlupa yang Allah sebenarnya mengajar kita. Dan selain daripada itu, ayat-ayat yang banyak, sebab saya sebut tadi 41 ayat, kalau saya baca satu-satu macam banyak sangat pula kan. Jadi Allah mengajar Musa AS dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-14. Allah juga telah mengajar Khidir AS di dalam surah Al-Kahf ayat 65. Ada kaitan dengan soal min ladunna ilma, yang kemudiannya menjadi daripada perkataan ladun itu datangnya isu ilmu laduni kan. Allah juga telah mengajar Daud AS di dalam surah Al-Baqarah ayat 251. Allah juga telah mengajar Sulaiman AS di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-79. Allah juga telah mengajar Isa AS. Allah taught Jesus AS di dalam surah Ali Imran ayat 48. Dan Allah juga mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Maidah ayat 113. Kata Allah SWT, ini saya bacakan ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan ke atasmu Alkitab dan hikmah, dan telah mengajar kepada kamu apa yang sebelum itu tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kurniaan Allah ke atasmu adalah amat agung. Kata Allah berkaitan dengan soal Allah mengajar Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita jadi cikgu, kita kena ingat bahawa tugas mendidik kita ni adalah extension daripada apa yang diajar oleh guru-guru kita, yang diajar oleh guru kepada guru-guru kita, yang diajar oleh guru kepada guru-guru kita, dan akhirnya sampailah juga yang mengajar kepada kita daripada para ilmuwan, para ulama, dan ulama itu juga mengajar kepada kita apa yang diajar oleh generasi sebelumnya, sampailah akhirnya yang diajar oleh Nabi SAW. Dan seawal-awalnya, sebelum segala itu, Rasulullah juga tidak mengetahui apa-apa, sehinggalah yang mengajar baginda itu adalah merupakan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi benda ni kita kena sebut daripada semasa ke semasa supaya kita hormat kerja mengajar dan belajar ni, supaya kita tidak memandang remeh dan memandang enteng, dan kita memerangkap diri kita dalam benda-benda yang hengki-pengki di sekitar pendidikan. Apatah lagi apabila pendidikan menjadi lubuk duit, untuk orang buat duit, membuat keuntungan, menjual produk, menyediakan perkhidmatan. Apatah lagi kanak-kanak yang apabila ibu bapa pandang kanak-kanak, yang mereka lihat adalah harapan, masa hadapan, keperluan, maka daripada aspek design, menghasilkan sesuatu yang ada kaitan dengan kanak-kanak adalah lubuk duit. Malangnya, ramai orang apabila berfikir tentang menghasilkan sesuatu berkaitan dengan pendidikan, yang mereka kaji
supaya nampaklah soal untung rugi kepada perniagaan tersebut adalah aspek pelanggan, dan pelanggan adalah ibu bapa. Tetapi pengguna kepada produk dan perkhidmatan pendidikan itu adalah kanak-kanak. Jadi kita boleh terlepas pandang lambakan pelbagai produk yang dijual atas nama pendidikan untuk anak-anak dibangunkan berkaitan dengan apa yang mak bapak nak dan bukan berdasarkan apa yang sebenarnya diperlukan oleh anak-anak. Maka amat malang sekali kalau produk tersebut, produk yang ataupun perkhidmatan tersebut memuaskan hati ibu bapa tapi sebenarnya memudaratkan anak-anak. So kita kena aware. Tapi berapa ramai orang yang terlibat dalam dunia pendidikan yang bersungguh-sungguh mahu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mahu merasakan bahawa sebenarnya pendidikan itu adalah merupakan satu tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah. Kalau sekiranya kita fikir pendidikan itu sebagai satu orang kata aspek seorang khalifah, maka salah satu daripada benda besar yang akan Allah tanya di akhirat nanti adalah bagaimana soal amanah kita berkaitan dengan pendidikan, kan? Jadi itu adalah di antara ayat Al-Quran yang berbicara tentang Allah mengajar. Saya minta maaf kerana terkeluar notifikasi sebab saya menggunakan kamera saya sebagai orang kata webcam, sebab webcam MacBook ni tak bagus. Cuma saya terlupa nak offkan notifikasi, jadi dia terkeluar kat situ sikit lah. Maaf kalau mengganggu skrin anda, kan. Perkataan yang paling kerap digunakan untuk membicarakan tentang soal mengajar adalah allama. Tetapi di sana ada juga perkataan-perkataan lain. So bila kita nak explore Al-Quran, tak kena juga kalau kita gunakan terjemahan, kan. Maksudnya kita type mengajar, ajar, and then kita suruh search engine korek terjemahan Al-Quran ataupun teach, ataupun kita gunakan perkataan allama dan kita carilah berapa banyak, kerana di sana juga terdapat ayat-ayat Al-Quran yang juga memberikan maksud mengajar tetapi bukan menggunakan istilah ataupun perkataan allama. Tak apa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Syuhada Zaid kerana menyalin nota tu, kan, type situ. Bagus jugalah, nanti orang yang mungkin masuk kemudian ke ataupun yang tengok sesi live ni kemudiannya mungkin boleh follow nota tersebut, lanjutan daripada apa yang saya nyatakan kat sini, kan. So saya ucapkan terima kasih. Saya tidak terganggu dan please continue lah, insyaAllah. Okey, selain daripada perkataan allama, satu lagi perkataan yang memberikan maksud mengajar adalah adra. Ya, alif dal ra, ya tak ada titik tu, adra, iaitu untuk menjadikan seseorang itu tahu, to make know. Ya, misalnya dalam surah Yunus ayat yang ke-16, Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bihi faqad labithtu fikum umran min qablih afala taqilun. Ya, dalam surah Yunus digunakan perkataan adra, ya, wala adrakum bihi. Begitu juga perkataan lain yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan maksud mengajar ialah arrafa. Dan arrafa ni maksudnya untuk menjadikan seseorang itu mengenali, ya, to cause to recognize. Kalau dalam bahasa Inggeris dia lah. Misalnya dalam surah At-Tahrim ayat yang ketiga, Allah Ta'ala gunakan perkataan wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Ya, jadi perkataan wa arrafa ba'dahu. Jadi perkataan arrafa di sini juga bermaksud mengajar, tetapi dengan sesuatu dengan istilah yang lebih spesifik, iaitu kalau kita guna perkataan arrafa, maka maksudnya adalah untuk menjadikan seseorang itu mengenali sesuatu, to make someone recognize something. Ya,
Jadi itu adalah maksud perkataan arrafa. Begitu juga perkataan lain selain daripada allama, perkataan yang digunakan dalam Al-Quran berkaitan dengan mengajar adalah fassala. Ya. Dan fassala ni maksud dia iaitu untuk memperincikan sesuatu. Ia juga merupakan satu bentuk mengajar, kan? To explain in detail. Misalnya dalam surah Al-An'am ayat 126 kata Allah SWT, qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Ya, Allah gunakan ayat qad fassalna al-ayat, ya, dan telah kami perincikan, ya, ayat-ayat liqaumin untuk kaum yadhakkarun, dengannya mereka itu beringat-ingat. Maka istilah yang dipakai terhadap perbuatan mengajar itu adalah fassala, iaitu to explain in detail. Okey. Selain daripada itu, perkataan lain yang juga memberikan maksud mengajar adalah fahama. Ya. Fahama, saya rasa semua orang boleh tangkap tu lah maksud dia, kan. Iaitu untuk menjadikan seseorang itu faham. To cause to understand. Kalau dalam bahasa Inggeris dia lah, ya, to cause to understand. Misalnya dalam surah Al-Anbiya ayat 79, Allah Ta'ala sebutkan ayat fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Ya, dan kami telah fahamkan Sulaiman. Dan itu juga salah satu daripada bentuk mengajar. Jadi kita mungkin boleh meluaskan kosakata kita dengan melihat bahawa mengajar itu membabitkan pelbagai bentuk proses, memperincikan, memahamkan, menjadikan seseorang itu dapat mengenal apa yang dia perlu kenal, menjadikan seseorang itu tahu daripada tidak tahu. Semua itu adalah komponen-komponen yang terkandung di dalam proses mengajar. Dan kita kena ingat setakat ini, yang dimaksudkan dengan mengajar ini ialah Allah yang mengajar. Begitu juga dalam satu ayat yang lain, Allah Ta'ala menggunakan istilah berikutnya, iaitu amadda. Ya, amadda ini maksud dia to bestow, untuk menyampaikan, mengurniakan kepada sesuatu. Itu juga salah satu daripada bentuk mengajar. Misalnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 132, wattaqullaha allazi amaddakum bima ta'lamun. Bertakwalah kamu kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kamu apa yang kamu tahu. Jadi bila kita ingat balik ayat-ayat ni semua, bahawa yang mengajar adalah Allah, yang menjadikan kita faham adalah Allah, yang menjadikan kita dapat kenal sesuatu perkara itu adalah Allah, yang menjadikan kita ini memahami perincian terhadap sesuatu adalah Allah, maka terhindarlah mudah-mudahannya kita daripada sifat sombong dengan apa yang kita tahu, kerana semua itu adalah datang daripada Allah SWT. Begitu juga dalam satu perkataan, dalam satu ayat yang lain, dan juga ada banyak ayat berkaitan dengan hal ini, Allah menggunakan istilah yang berikutnya, iaitu daraba. Ya, dan daraba ini maksudnya untuk memformulasi, kerana selalunya perkataan daraba ini adalah Allah mengungkapkan satu misalan, satu metafora, perumpamaan, dan perumpamaan ini adalah untuk memformulasi sesuatu. So daraba ini dalam bahasa Inggerisnya boleh diterjemahkan sebagai to formularize, to formulate, maafkan saya. Misalnya dalam surah An-Nur ayat 35 kata Allah SWT, wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah telah memformulasi perumpamaan-perumpamaan untuk manusia. Dan satu lagi istilah yang juga bermaksud Allah mengajar ialah hada. Ya, hada. Bila sebut hada itu, kita dah nampaklah perkataan ni, kan, hidayah, petunjuk. Maka perkataan hada ini maksudnya lah untuk membimbing, memberi petunjuk ataupun to guide. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-175, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minh
wa fadlin wa yahdihim siratan mustaqima. Dan dalam ayat ini Allah SWT kata Allah telah wa yahdihim siratan mustaqima. Allah telah menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ya. Sama-sama Tuan Syafi'i dan juga Waalaikumsalam pada Ustaz Umar. Terima kasih kerana bersama. Jadi ini adalah istilah yang berikutnya, iaitu hada. Jadi apakah perkataan-perkataan di dalam Al-Quran yang bermaksud mengajar? Dan kita sebut tadi ada 41 ayat di dalam Al-Quran yang memberitahu kepada kita bahawa Allah mengajar. Yang pertamanya adalah allama, yang keduanya adalah adra, yang ketiganya adalah arrafa, yang seterusnya ialah fassala, kemudian fahama, amadda, daraba dan juga hada. So ini adalah semua perkataan yang terangkum di dalam maksud Allah mengajar. Jadi bila kita dah tengok semua perkara ini, maka itulah balik semula kepada perkara asas yang saya sebutkan tadi, bahawa tugas mengajar itu adalah merupakan sesuatu yang Rabbani, sebagai sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak bolehlah mengajar itu terpisah daripada sifat-sifat yang menunjukkan bahawa kita ini berada dalam keadaan kita sedar, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu misalnya dalam Al-Quran Allah SWT kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, makana li basharin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li. Masya-Allah, kan, ya. Adalah tidak wajar bagi sesiapa sahaja yang Allah kurniakan kepadanya Alkitab dan hikmah ataupun hukum dan juga kenabian. Ya, tak wajar bagi sesiapa pun yang Allah beri kepada dia something, sama ada expertise, knowledge in something, hatta kalau dia seorang nabi sekalipun, untuk dia tu bila dah dapat benda tu, bila dia daripada novice jadi expert, daripada murid bertukar jadi cikgu, daripada orang yang tak pandai jadi orang yang pandai, daripada junior kepada specialist, lalu kemudian dia kata kunu ibadan li, jadilah kamu semua hamba kepadaku. Sebab bila kita mengajar, direction dia bukan I teach you, you owe me. Ini sangat kritikal. Sebab cikgu-cikgu takkan cakap pada anak murid, jadilah kamu semua hamba kepadaku. Kita tak cakap macam tu. Sebab ungkapan itu terlalu ekstrim, kan. Tetapi dari segi pemikiran, dari segi tingkah laku, dari segi attitude, adalah sangat munasabah dan biasa untuk kejadian terjadi, cikgu menganggap bila dia mengajar sesuatu pada anak murid terhutang budi dengan dia dan anak murid owe something kepada dia. Dia kena ingat seperti yang Allah sebut dalam ayat ini, hatta kalau dia seorang nabi sekalipun, seruannya bukan kepada diri nabi itu. Tapi apa dia? Ya, kunu ibadan li min dunillah, bukan, ya. Tapi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kamu, wahai orang-orang yang ada ilmu, ada hikmah, ada kepakaran, hatta kalau kamu itu seorang nabi sekalipun, jadilah kamu itu seorang yang rabbani, yang membawa ke semua benda yang kamu ada itu ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada berdasarkan kepada apa yang kamu ajar daripada Alkitab ataupun daripada apa yang kamu pelajari. Kan? Jadi of course di hujung perbincangan kita ni memang tak patut sangatlah kalau ada cikgu kata saya tak halalkan ilmu. Benda-benda macam tu. Siapa tak halalkan ilmu? Ilmu tu bukan cikgu punya. Ilmu tu ilmu Allah. Cikgu pun belajar daripada seseorang. Apatah lagi lah kalau kita kata kita dibayar gaji untuk mengajar, kan? Bukannya volunteer. Dan yang penting sekali adalah kita mengajar itu kerana Allah. Dan sebelum kita mengajar, Allah mengajar terlebih dahulu. Kita beranak keluar daripada perut mak kita, la ta'lamuna syai'a, kata Allah.
Kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan, akal fikiran. Mudah-mudahan kita bersyukur. Maka seorang guru yang Rabbani adalah seorang guru yang apabila dia mendidik, dia menghalakan anak murid dia, dia melorongkan anak murid dia bukan kepada diri dia, tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan percayalah, apabila seorang murid itu benar-benar menjadi Rabbani kerana dididik dengan didikan Rabbani oleh seorang guru yang Rabbani, maka kebaikan itu akan datang juga nanti kepada kita sebagai para guru, kan? Okey, kita tengok sedikitlah ya beberapa persoalan yang ada. Saya geram sikitlah sebab saya rasa tadi saya dah setkan airplane mode pada phone saya untuk mengelakkan notification, tapi dia keluar balik kan. Terima kasih kepada Tuan Luqman Ghafar kerana tolong menyenaraikan ya. Allama adra arafa fassala fahama amadda. Yang amadda tu mungkin silap sikit ejaan dia ialah alif mim dal. Tak ada alif maksurah, ya maksurah yang kat ujung tu tak ada. Itu juga dengan daraba dan hada, kan. Kemudian Intan Aidura juga menyenaraikan dia punya orang kata terjemahan dia. Ada soalan daripada Tuan Firdaus, kita baca. Maaf Ustaz, ada persoalan yang mengganggu saya. Sebagaimana yang kita tahu, pendidikan yang sebenarnya adalah membantu kita dalam mengharungi kehidupan sebagai seorang hamba yang dapat membezakan antara hak dan batil. Namun kenapa apabila dilihat pada hari ini, seolah-olah pendidikan tidak memberi impak dalam diri, taklud. Saya lihat kawan-kawan daripada kalangan kawan-kawan sendirilah yang bergaduh, mengungkapkan perkataan jelek, kotor, ya. Walaupun mereka yang berpendidikan, tambah pula yang belajar agama, seolah-olah halal bagi aku dan haram bagi kamu. Adakah apa yang ada mereka itu maklumat bukan ilmu? Saya rasa dia tak lari tajuk, tapi dia memang exactly tajuk yang kita tengah bincangkan. Dia adalah satu persoalan yang menyedihkan. Sebab kalau saya recall balik pada awal-awal tahun 1990-an, kenapa saya belajar ilmu agama, saya pilih untuk belajar syariah. Saya rasa pada masa itu saya fikir penyelesaian kepada masalah masyarakat ialah ilmu agama. Maksud dia kena belajar ilmu agama, dan ada kesedaran pada masa tersebut pada memikirkan yang ilmu agama kurang sangat. Di kampung saya tu 2 orang saja. Saya, kemudian ada 2 pupu saya yang belajar bidang agama. Saya tahu kamilah pada masa tersebut. Jadi sikit sangat orang belajar agama. Jadi kalau ilmu agama, kalau belajar ilmu agama, orang akan jadi lebih baik dan masyarakat akan jadi lebih baik. Saya rasa fikiran dia macam tu lah. Kemudian bila saya fly pergi Jordan, of course diri kita pun ada macam-macam ujian dan cabaran sebagai anak muda, kan. Tapi pada masa yang sama juga kita lihat, rencam juga, kan. Even di kalangan pelajar-pelajar syariah sendiri, macam-macam cerita lah. Dan kalau saya sebut pun, saya dah sebutkan dalam buku Rindu Bau Pohon Tin. Saya sebut itu bukan maknanya siapa-siapa lebih baik daripada siapa-siapa, tidak sama sekali. Tapi untuk kita faham situasi sebenar yang berlaku. Keluar daripada kelas tafsir, jalan dengan awet, lepas tu masuk kelas akidah, kan. Lepas tu macam-macam lah, kan, kelakuan-kelakuan pada masa tersebut. So itu dah mula memberikan so macam mana kat depan nanti, kan. Dan tidak semestinya maknanya okey kalau teruk masa belajar dan teruklah selama-lamanya, tak juga. Alhamdulillah ramai juga yang bila dah jadi bapa orang, kan, bila dah masuk umur 30-an,
berlaku perubahan. Tapi saya rasa bila saya balik ke Malaysia pada tahun 2004, selepas 11 tahun meninggalkan tanah air, saya memang culture shock. Peliknya masyarakat kan. Kenapa jadi macam ni? Dan pada masa itu, apa yang banyak berlega di fikiran saya ialah mungkin ilmu agama diterangkan dalam bentuk yang masyarakat tak faham. Sama ada kerana ilmu agama itu diungkapkan dalam bentuk yang sangat kaku dan tidak mengambil kira cabaran sebenar yang sedang dihadapi oleh masyarakat, ataupun mungkin setengah ilmuwan itu bersenang lenang dengan ungkapan-ungkapan yang tinggi-tinggi lah. Saya masih ingat lagi masa saya baru balik ke Malaysia tahun 2004 tu, saya termenung dekat KLCC Suria. Saya duduk dekat ke atas tu depan Kinokuniya. Saya tengok bawah perangai orang. Dan saya ni baru balik daripada island kan, bukan baru balik daripada Timbuktu ke ataupun daripada mana-mana kan. Baru balik daripada negara sebelah Eropah. Tapi kaget melihat, macam ni rakyat Malaysia sekarang kan. That was in 2004. Jadi masa tu saya fikir, saya ada tulis satu artikel, berapakah jarak di antara kuliah subuh, kuliah maghrib saya dengan realiti masyarakat yang saya nampak tu. Rasa macam jauh sangat. So, I have to do something. So, saya cuba untuk perbaiki daripada seorang yang bila bercakap dengan nada pidato, ya, dengan nada macam ceramah politik lah, berusaha keras untuk mengubah benda tu agar percakapan jadi lebih engaging, yang bersifat mendidik dan bukannya untuk mengapi-apikan semangat. Belajar daripada banyak orang, dan of course salah seorang daripada guru saya yang banyak guide dalam bab ni ialah Ustaz Pahrul Mak Joy, kerana saya kerja dengan dia selama 3-4 tahun dah, lebih kurang macam tu. Cuma bila masuk tahun 2008, 2009, 2010, apa yang mula menjadi kebimbangan baharu saya pada masa tersebut ialah orang tak boleh nak fikir. Macam kenapa common sense pun tak boleh nak fikir? Kenapa benda yang mudah pun tak boleh nak dihadam? Dan saya bingung. Kemudian apabila pertelingkahan berlaku, kerumitan yang saya dapat fikirkan pada masa itu adalah kerumitan dari segi cara berfikir. Kenapa orang fikir macam ni? Jadi pada masa itu, kebimbangan lebih tertumpu kepada soal gangguan keupayaan berfikir. And then bila masuk tahun 2013, 2014, 2015, saya rasa saya mula susah hati dengan kemerosotan akhlak. Kemerosotan akhlak yang tidak terbatas. Di suatu ketika kita membayangkan kemerosotan akhlak itu adalah di daerah-daerah tertentu. Mungkin orang dalam kelompok yang macam ni yang cakap macam ni. Yang jenis mencarut-mencarut ni jenis yang macam ni kan. Tapi semenjak tahun 2013, 14, 15 tu, dia dah merebak sampai ke agamawan. Dan sampailah ke sekarang ni, dalam 2, 3, 4 tahun kebelakangan ni, lagi pening lah, sampai ceramah dekat Masjid Surau bagi middle finger pun ada kan. So it's something yang saya tak boleh imagine lah yang kita boleh sampai ke tahap itu. Jadi saya cuma describe perubahan, peningkatan, mula-mula risau apa kepada risau apa kepada risau apa, tapi tak menjawab soalan yang Akhil Firdaus tanya tadi. So kenapa jadi macam tu? Kalau saya nak jawab mudahnya, jawapan mudah tu ialah jawapan yang susah sebenarnya. Jawapan mudah saya lah, mungkin tiada keberkatan. Tidak ada keberkatan pada ilmu agama yang kita belajar. Kenapa tiada keberkatan? Dan setiap individu yang belajar ilmu agama tu kena check balik apa perbuatan seharian dia yang boleh mencabut rahmat Allah. Antara yang kita tahu bagaimana kisahnya apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dicaci kan, dimaki
dan Abu Bakar mendiamkan diri. Rasulullah mendoakan Abu Bakar SAW. Tapi apabila Abu Bakar sampai kepada satu peringkat, Abu Bakar jawab cacian tersebut, Rasulullah bangun meninggalkan Abu Bakar. Jadi apabila ditanya kepada baginda, kenapa tinggalkan aku apabila aku jawab tadi, Rasulullah SAW kata, semasa kamu dicaci, dimaki, malaikat mendoakan kamu dan bersama dengan kamu. Dan apabila kamu melawan, malaikat tinggalkan kamu. Jadi saya rasa macam saya pernah sebut dalam sesi live 2-3 minggu lepas, ataupun sebulan lepas, saya dah tak ingat lah. Apabila Allah menguji kita dengan musibah, antaranya ialah dengan Allah menutup pintu ilmu dan membuka pintu perdebatan. Ya, jidal. Perdebatan itulah yang, maksud dia yang soal jawab, orang ni kata ni, orang ni kata ni, orang ni balas ni, orang ni balas ni, menjauhkan kita daripada rahmat Allah SWT lah. So dia adalah, kita masyarakat yang bising dengan orang ni jawab ni, orang ni kata ni, orang ni kata orang itu. Itu yang menjauhkan. Akhirnya tak ada siapa yang menang, tak ada siapa yang kalah apabila malaikat tinggalkan kita semua. Rahmat Allah dicabut daripada kita. Itu yang saya takut lah. Saya menghipotesiskannya sebab saya tak nampak kan. Saya tak tahu. Hanya daripada 2-3 hadis yang saya pernah belajar tu, saya cuba untuk faham dan fikirkan apa puncanya. Kan? Allah suruh Nabi kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Menunjuk teladan yang mulia daripada Allah dan Rasul kan. Ikutlah Nabi dalam dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Siapa guru untuk tidak menghalalkan ilmu? Itulah yang saya sebutkan tadi kan. Ustaz boleh tanya, mengapa kalau ajar anak sendiri lebih susah daripada ajar anak orang lain? Adakah sebab expectation lebih tinggi? Kenapa ajar anak sendiri lagi susah daripada ajar anak orang lain? Saya mengajar di sekolah sikit je pun, sekejap je, anak murid pun tak ingat saya dah agaknya. Tapi memang betul lah macam yang Puan Farah sebutkan, mengajar anak sendiri very challenging. Saya tak pasti kenapa, tapi saya rasa kalau anak kita ada dekat kelas, contohnya kita cikgu sekolah, dan salah seorang daripada pelajar tu adalah anak kita sendiri, dan kita akan treat anak kita sama je dengan pelajar-pelajar yang lain. Saya sendiri pernah berada di dalam kelas yang cikgunya ialah mak saya. Jadi dia treat saya sama je macam pelajar yang lain. Bila ada 2-3 orang bising di barisan ni, cerita tahun 1981, mak saya kata barisan yang ujung saya tu semua orang berdiri atas kerusi. Berdiri lah semua kan? Geram dah masa tu. Lepas tu bising lagi. Dah berdiri atas kerusi pun bising lagi. So mak saya ambil pembaris papan hitam yang panjang tu, pak dekat betih kaki semua orang dalam barisan kan. Sekali kena dengan saya lah. So pada masa tu saya tak rasa lah saya kena lebih ke daripada kawan-kawan yang lain kan. Sama je. Tapi kenapa kita stres mengajar anak kita di rumah? Sebab rumah bukan sekolah. Rumah adalah zon selesa kita. So di rumah mood kita adalah untuk berehat. Mood kita adalah untuk relax. Tiba-tiba kita kena mengajar. Maka tahap toleransi kita dengan anak-anak yang nak diajar ni mungkin rumit dalam situasi yang macam tu. Mungkin pengalamannya sedikit berbeza daripada orang-orang yang memilih untuk homeschool anak-anak. Sebab orang yang memilih untuk homeschool anak-anak, dia punya set dia ialah tidak ada sekolah. Rumah ke, di luar rumah ke adalah tempat anak-anak belajar. Maka syarat pertama untuk you boleh homeschool anak-anak ialah you handle macam tu. Maksud dia setting dekat rumah tu adalah setting untuk belajar. Maka soal susah nak mengajar anak tu ada sedikit kelainan. Tapi kalau pun yang tu pun dia tak boleh jaga, itu membahayalah. Sebab
homeschool juga ada risiko ibu bapa abuse anak-anak, ya, uh, tanpa orang kata intervention yang diperlukan. So itu membahaya. Sebab itu ia bukan untuk semua orang. Ia memerlukan kepada ibu bapa yang ada orang kata kualiti tertentu kan. So itu salah satulah. Saya tak pasti adakah kerana expectation tinggi ke. Cuma saya duduk di sini di Finland ni, saya dah 4 tahun seorang-seorang dalam kebanyakan masa menjaga budak 4 orang ni. Ada masanya okey, ada masanya saya sangat keletihan, ada masanya saya rasa sangat marah. Tapi saya belajar untuk mengawal diri dan membantu mereka berubah menjadi lebih baik daripada semasa ke semasa. Dan saya rasa dengan itu juga saya juga melatih diri saya untuk improve sedikit demi sedikit. Tak tahulah apa puncanya, it could be expectation ke apa ke, tapi I'm just highlighting a point that if one of your students in a formal classroom setting, you have your own kid in the classroom, then you will treat your kid equally, just like any other kids. Tapi kalau kat rumah dia jadi lain, sebab mungkin rumah ni kita punya mood kita lah, kita nak rehat. Jadi so kita kena adjust lah kat situ kan, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Pada pendapat Ustaz, apa kebincangan yang ada dalam sistem pendidikan negara sekarang? Dan bagaimana untuk para guru, bakal guru menghadapi sistem pendidikan yang sedia ada? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau korek-korek dalam page My Learning Journey tu banyak jugalah yang dah diperkatakan. Susah juga nak rumuskan semua sekali. So kebincangan dia dekat mana? Mungkin something yang saya boleh rumuskan ialah sistem pendidikan kita kena update pada dua benda. Yang pertama, sistem pendidikan bukan sahaja Malaysia, malah negara-negara lain juga 30 tahun yang lalu lebih kurangnya, ya, 30 tahun yang lalu adalah dibangunkan. So dia punya kurikulum, dia punya isi kandungan yang terdapat pada sekolah adalah berasaskan kepada ilmu-ilmu berkaitan dengan budaya, bahasa, geografi, sejarah, dan tidak mengambil kira aspek yang bersangkutan dengan soal psikologi dan otak. Sebab ia adalah ilmu yang baru. Hanya dengan ada kemajuan teknologi, orang dapat lebih memahami tentang psikologi manusia. Dan yang keduanya, bagaimanakah otak berfungsi apabila murid-murid belajar. Maka soal apa yang diajar di sekolah tidak sesuai dengan cara otak berfungsi adalah isu yang agak baru. Ya, agak baru tu bukanlah setahun dua, tapi macam 20 tahun lebih kurang macam tu. Maka perlu sistem pendidikan itu ditinjau semula. Adakah ianya selari dengan bagaimana sebenarnya otak budak berfungsi? Contohnya, kita push budak-budak untuk belajar membaca, menulis, ya, mengira pada usia 4, 5, 6 tahun. Sedangkan ia tidak selari dengan perkembangan otak kanak-kanak di usia tersebut. Akibatnya, sekumpulan kecil pelajar boleh buat, sekumpulan besar pelajar rasa tertekan, jadi tak suka dengan sekolah. Dan pada usia 9 tahun membawa ke 10 tahun, 11 tahun, pelajar-pelajar ini terjebak di dalam keadaan tahu baca, tahu menulis, tapi tak suka membaca, tak suka menulis. Bila kita push awal, sebab kita buat something yang tak selari dengan otak. Begitu juga, contohnya kita mengajar kepada budak darjah 1 simpulan bahasa, peribahasa, something yang abstract. Sedangkan otak pada masa tersebut belum develop untuk memahami konsep abstract tadi. So dia very literal.
Apa yang kita sebut itulah, kan, orang kata cari-cari bulu ayam akhirnya bercantum juga. Yang boleh difikirkan oleh otak seorang budak darjah 1 ialah ayam bulunya tercari, lepas tu bercantum balik. Tapi untuk menggambarkannya sebagai satu konsep bahawa ia adalah perumpamaan kepada hubungan adik-beradik yang gaduh macam mana pun akhirnya berdamai semula, it's too much untuk budak tahun 1. Dan kalau darjah 1 belajar sifat 20, ya, tentang Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, kita nak terangkan macam mana benda tu kepada budak umur 7 tahun. Ketika otaknya belum dapat memproses something yang philosophical seperti itu. Jadi, kesedaran tentang pendidikan ada kaitannya dengan bagaimana otak berfungsi adalah sesuatu yang baru. So, kena update yang itu first. Lanjutan daripada yang itu pula ialah aspek yang kedua, iaitu sebelum-sebelum ini, sekolah mass schooling, pendidikan awam yang kita kenal macam kita kenal sekarang ni adalah satu idea baru tentang pendidikan. Dan dia bersifat functionalism kerana dia lahir daripada masyarakat revolusi industri 200 tahun lepas, 300 tahun lepas. Tetapi kita pada masa ini tidak lagi memerlukan sekolah untuk menghasilkan pelajar-pelajar yang mempunyai set of skills yang seragam, supaya mereka boleh handle mesin contohnya, supaya mereka boleh buat kerja yang sekarang ini kebanyakan kerja itu sudah dilakukan oleh mesin, oleh robot, oleh komputer. So kita perlukan kepada pendidikan yang empower, yang memperkasakan kemanusiaan budak-budak tu, kreativiti dia, problem solving dia, dan juga bukan factual knowledge, bukannya fakta knowledge tu, tetapi kemahiran di sebalik ilmu tu. So mastery dan bukannya berorientasikan subjek. So perlu update kat situ. Dan kenapa payah nak update? Dia boleh jadi agak rumit sedikit kalau kita katakan bahawa pendidikan kita, paradigm dia ialah apa yang budak-budak ni patut buat untuk negara, dan bukannya apa yang negara patut buat untuk mendidik budak-budak ni. So it goes the other way around. So pendidikan bukan untuk budak-budak. Pendidikan adalah pekerjaan yang diberikan kepada budak-budak ini untuk mereka contribute kepada society, parents, sekolah, daerah, negeri, negara, kerajaan, politik dan sebagainya. So itulah, ya, yang mungkin boleh kita tengok sikit. Kemerosotan akhlak yang tidak dianggap sebagai kemerosotan akhlak. Bagaimana menjadi guru yang betul-betul guru? Terkadang kita mengajar mengikut sistem hari ini, kita memberi yang terbaik selaras kehendak apa jua yang sistem arahkan. Namun seperti terkunci mulut bila melihat masalah kebejatan moral dan akhlak murid mutakhir ini. Sedih melihat anak-anak zaman Gen Y, Z dan lain-lain. Apa yang kita boleh buat? Jika kita sebagai guru, pendekatan yang terbaik boleh kita guna pakai. Tak tahulah, banyak dah kita bercakap kan, tapi buatlah apa yang boleh dibuat. Saya faham dari segi dilema yang guru-guru hadapi, dan saya tak nak ulas panjang lebar lah tentang hal tersebut. Saya rasa saya tak berkenan lah untuk nak ada yang atas tu komen tentang politik ke. Tajuk perbincangan kita ialah ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang mengajar. 41 ayat Al-Quran yang bercakap tentang Allah mengajar. Saya tak faham di mana nak masuk benda-benda yang tak berkenaan ni kan. So begitulah, ya. Bagi saya, cikgu-cikgu, apa-apa yang boleh buat, cikgu usahakanlah
dekati pelajar, mungkin kita kuatkan keyakinan kita dalam kepala bahawa tidak ada budak-budak yang nakal tak bersebab. So kita cubalah cari kekuatan untuk memahami sebab kenapa pelajar jadi bermasalah. Contohnya ada masalah keluarga ke, ada masalah diri dia sahaja ke, dan juga apa currency kita kat sekolah. Sebab bila kita berletih tentang akhlak dekat sekolah, tapi akhirnya yang dinilai di sekolah adalah akademik, maka yang berharga di sekolah itu adalah bukan apa yang kita letirkan. So apa yang kita tidak semai, tak dapatlah kita tuai. Kan itu dia punya asas dia. Jadi saya kira mungkin sekadar itulah, kita dah 55 minit online ini. Macam saya sebut tadi, tujuan saya online ini adalah untuk dua manfaat. Pertama, saya nak share sedikit tentang kandungan perbincangan kita. Kemudian yang keduanya, saya tengah test dari segi technicality, kerana saya tengah cross posting di antara dua page dengan menggunakan Ecamm Live ni. Hafiz Amri tanya, boleh tak Ustaz syorkan beberapa buah buku yang bagus mengenai pendidikan? Bagi saya buka sekejap saya punya page. Hai Ecamm Live, sebentar. Dekat mungkin susah sikit saya nak buka ni sebab screen saya tengah handle panel ni. Di blog saifulislam.com ada satu artikel yang saya tulis. Kalau scroll kat bawah tu, menjadi aktivis pendidikan, bagaimana memulakannya. So di dalam artikel tersebut, ataupun mungkin later on saya post dekat bahagian komen, saya ada kongsikan buku-buku yang sentuh topik ni, yang sentuh topik ni untuk shape pemikiran kita, untuk kita melihat pendidikan daripada sudut bagaimana ia boleh mengislah masyarakat, on top of tugasan rasmi kita dekat sekolah, mengajar subjek yang kita ajar lah. Jadi insyaAllah di dalam page tersebut ada senarai buku yang bagus. Cuma mungkin kalau boleh saya sebut secara spontan di sini, buku yang first kali yang saya baca yang menyebabkan saya akan berfikir, saya bukan yang menyebabkan saya akan fikir, yang telah menyebabkan saya berfikir, yang tersirat di sebalik yang tersurat, ialah buku Weapon of Mass Instruction yang ditulis oleh John Taylor Gatto. So itu adalah buku pertama yang menyebabkan berfikir panjang lah, ya, apabila membicarakan tentang pendidikan. John Taylor Gatto adalah tokoh guru di Amerika Syarikat, tetapi dia menentang sistem pendidikan semasa. Cuma bila baca buku tu kena hati-hati sikit, sebab memang feeling dia lepas baca buku tu memang kita rasa nak homeschool anak kita. So terpulanglah, memang ramai orang yang homeschool kerana baca buku tu. Tapi kalau sekiranya kita masih berhasrat untuk mengekalkan institusi sekolah namun memperbaikinya, dan kita kena lanjutkanlah dengan tinjau pula daripada beberapa perspektif yang lain, insyaAllah. So sekarang itu saja. Terima kasih sekali lagi sahabat-sahabat. Pada 27 Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita beransur-ansur menjadi lebih baik daripada semasa ke semasa. Kita memperbaiki diri kita, dan mudah-mudahan macam yang kita sebutkan di tengah-tengah bincangan tadi, dapatlah kita memanggil rahmat Allah SWT, yang mungkin dengan rahmat itu kita dapat menyembuhkan kegelisahan yang berlaku di dalam masyarakat, hingga kita pun tak pasti masalah masyarakat kita ni masalah
politik ke, masalah ekonomi ke apa kan. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih sekali lagi. Nanti saya sambung lagi ayat-ayat Al-Quran insyaAllah yang membicarakan tentang soal pembelajaran pula mudah-mudahannya. So thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.